Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa yatlubul ilma lihuliya bil islam bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidatan fil jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maqamin akhar, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna ma rusyida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita bersama di rumahnya setelah kita menunaikan solat secara berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis inilah yang dicari-cari oleh para malaikat. Allah SWT ciptakan satu malaikat yang khusus untuk mencari majlis zikir dan majlis ilmu seperti ini, dan mereka akan sama-sama di antara para malaikat menghadiri majlis ini. Walaupun yang hadir pada ketika ini boleh dibilang, tapi hakikatnya di sisi Allah SWT majlis ini lebih bernilai daripada segala-galanya. Sehingga malaikat bertindan-tindan sampai ke langit, ke arsy Allah SWT, semata-mata untuk memuliakan majlis zikrullah, majlis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Adab memakai dan melepaskan baju. Sebelum kita sambung semula pada nombor yang ke-5, yang ke-4, kita bacakan sedikit tentang hadis pemakaian Rasulullah SAW yang diambil daripada kitab Syama'il Tirmizi Muhammadiyah, kerana di sana banyaknya menceritakan tentang bagaimanakah pakaian Rasulullah SAW, yang mana kita pun berpakaian, tapi alangkah baiknya jika kita berpakaian semata-mata untuk mengamalkan perintah Allah SWT, dan di samping itu juga kita menjalani kehidupan berpakaian ni dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. An Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Ummu Salamah berkata pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah kamis. Orang tanya kamis itu bagaimana? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah. Dalam hadis yang lain yang dinamakan kamis itu ialah jubah lah tuan, jubah. Itu pakaian Rasulullah SAW. Adapun jubah macam-macam versi, macam-macam bentuk tuan-tuan. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lengannya besar. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah yang lengannya panjang sekadar sehingga sampai ke pergelangan. Ada tu lebih sampai menutup jari. Bukan yang itu yang dimaksudkan, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada, tak mengapa. Kalau kita lihat jubah yang kalau dibeli di Sudan, saiznya besar, lengan itu boleh masuk kepala orang, boleh masuk orang pun dalam dia.
Jadi itu ada masalah juga kalau kita solat dengan jubah begitu. Kan? Apabila kita sujud, lengan tadi menutup dahi kita di antara dahi dan tempat sujud, maka tidak sah. Jadi kita tak biasa. Jadi kita biasa yang begini. Pastikan ianya yang Rasulullah SAW sukai ialah sehingga pergelangan. Betul-betul pergelangan tuan-tuan. Betul-betul pergelangan. Tak panjang sampai separuh. Kadang-kadang kita tempah baju kadang suka sampai sini. Kan? Dan Rasulullah tidak melipatkan hujung bajunya. Hanya di sini saja. Maksud tidak melipat maknanya tidak dipanjangkan kemudian dilipat, ataupun Rasulullah walau begini keadaannya, Rasulullah jarang mensingsingkan baju. Jadi keadaan Rasulullah SAW, bajunya yang Rasulullah suka ialah jubah yang sampai pergelangan yang tangannya sehingga ke pergelangan tangan tadi tuan-tuan. Lengannya sampai ke pergelangan tangan. Hadis ni yang seterusnya ialah Asma binti Yazid berkata, panjang lengan baju Rasulullah SAW adalah sehingga pergelangan tangan sahaja. Tak ada pendek sangat, kan? Ada setengah jubah tu sampai nampak macam baju kelawar ke apa tuan-tuan ni. Mungkin jubah juga, tapi bukan yang itu yang Rasulullah SAW suka dan Rasulullah SAW pakai. An Muawiyah ibni Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah SAW fi rahatin min mazainatal linubayi'ahu wa in qamisahu lamatlaqan aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasathu khatim. Qurrah berkata, aku pergi menemui Rasulullah SAW bersama rombongan daripada kabilah Muzainah untuk berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Pada masa itu baju kamis baginda terbuka, atau mungkin maksudnya butang baju kamis Rasulullah ini terbuka. Ada butangnya, terbuka di bahagian salah satu butang. Kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam baju baginda dan menyentuh tanda kenabian. Rasulullah ni ada tanda kenabian pada badan dia tuan-tuan mulia. Jadi masukkan tu boleh pegang. Tanda kenabian di dalam di tubuh Rasulullah SAW. Ini ada butang. Jubah Rasulullah ada butangnya. Ada juga yang kita tengok tak ada butang. Ada juga kita lihat jubah yang tak ada butang, ada. Sudan lah biasanya jubah yang Sudan ni tak ada, disarung tuan-tuan, rata je. Jadi Rasulullah ni ada berbutang, terbuka satu ketika tu terbuka butangnya, maknanya Rasulullah mempunyai baju yang berbutang, jubahnya berbutang dan mempunyai lengan yang panjang sampai ke pergelangan tangan. Dan pakaian Rasulullah, jubah Rasulullah yang Rasulullah suka ialah berwarnanya putih. Mungkin ada yang warna lain, warna merah Rasulullah pernah pakai, warna yang hitam Rasulullah pernah pakai. Tapi itu bukan yang sering dilihat oleh Rasul, oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang sering dilihat oleh sahabat-sahabat ialah warnanya yang berwarna putih. Baik. Adab memakai pakaian yang keempat, tidak memakai baju yang ketat sehingga tampak bentuk badannya, terlebih lagi bagi para wanita. Maksudnya tuan-tuan, memakai pakaian apa sekalipun, baik lelaki ataupun wanita, adalah beradabnya bahawasanya tidak memakai yang ketat-ketat. Tidak memakai yang ketat. Bukan wanita aja, kaum lelaki pun begitu juga. Kerana kadang-kadang kalau lelaki pakai ketat-ketat, yang lihat pun wanita juga. Dia suka pula dia lihat. Jadi itu larangan. Seperti mana menjadi larangan bagi lelaki melihat wanita yang bukan ajnabi, begitu juga larangan bagi wanita melihat lelaki yang bukan ajnabi. Sama saja. Jadi pakaian yang ketat ni menaikkan gairah dan kata manusia akan terlebih pandang. Bukan sekali, mungkin sekali nampak dia pandangan yang luar biasa. Orang pakai baju biasa, longgar-longgar biasa, orang tak lihat. Tapi yang ketat ni orang akan terlihat. Walaupun
Kita tahu bahawasanya pakaian ketat ni dilarang. Kita tahu, kita baru mengaji, dilarang. Tetapi pakaian orang yang memakai ketat pasti bukan sekali dia lihat, mungkin akan 2 kali. Jadi pakaian yang begini menjadikan bualan harian ataupun menjadikan orang yang memandang tu bukan sekali, mungkin 2 kali. Kita nak pakai pakaian yang mana orang tak perasan. Sama saja tuan-tuannya, seperti mana Rasulullah SAW, apabila Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabat, datang manusia datang orang-orang Arab ataupun orang-orang Badui yang tak pernah kenal Rasulullah. Apabila datang ke majlis Rasulullah, dia dapat lihat bahawasanya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain pakaiannya adalah sama sahaja. Kalau kita datang daripada jauh, datang ke dalam satu halqah, perhimpunan, nampak ada seorang yang pakai warnanya, bajunya lain. Yang lain semua putih, seorang warna hitam. Jadi yang hitam tu akan terlebih dilihat. Tumpuan akan terlebih pada yang memakai baju yang warnanya lain. Tapi Rasulullah sama dengan sahabat-sahabat. Jadi tak ada bezanya, tak ada terlebihnya penglihatan pandangan seseorang pada satu kumpulan apabila satu kumpulan semua memakai pakaian yang sama. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'ilati la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, rawahu Muslim. Ini pakaian-pakaian yang dilaknat. Kita kena bagi perhatian sikit tuan-tuan ni, kerana pakaian ni banyak sangat berleluasa sekarang pada ketika ni, dan masyarakat merasakan bahawasanya itu adalah pakaian yang biasa. Sedangkan Rasulullah dah beritahu 1400 tahun dahulu bahawasanya ini adalah pakaian yang dilaknat oleh Allah SWT, dan siapa yang memakainya adalah ahli neraka. Siapa yang memakainya adalah ahli neraka. 2 jenis dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Mana di zaman Rasulullah tak ada. Di zaman Rasulullah 2 jenis pakaian ni tidak wujud tuan-tuan. Tapi Rasulullah dah sampaikan pada ketika ni kepada kita tuan-tuan. Iaitu kaum yang membawa cambuk cemeti seperti ekor sapi. Ni siapa yang buat benda ni tuan-tuan? Yang macam kata suka menyemeti ataupun suka pukul cemeti ni tuan-tuan, bukan dengan sebab yang tertentu, dengan saya saja, maka ianya adalah kaum yang dilaknat oleh Allah SWT. Mereka menggunakannya untuk memukul manusia. Kalau ada wujud ni tuan-tuan, tapi kalau sebagai gunakan cemeti ni untuk mungkin kata di dalam penjara mungkin, jadi benda ni tak samalah. Yang dimaksudkan ialah memukul bukan dengan sebab yang munasabah. Memukul menggunakan cemeti dan memukul manusia bukan dengan sebab yang munasabah. Maka golongan ini, kaum yang begini adalah dilaknat oleh Allah SWT. Dan yang kedua ialah, dan para wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang. Dia memakai pakaian. Dia ada pakaiannya tapi nampak dalamnya. Nampak sebahagian tempat yang sepatutnya ditutup tapi terlihat. Maka ahli neraka dia. Ahli neraka dia tuan-tuan. Mereka berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggang-lenggok kepala mereka bagaikan punuk unta yang condong disanggulnya ada benda. Mungkin saya dah sampaikan sebelum ni, pengajian sebelum ni, bahawasanya sanggul, kadang wanita ni dia tak ada rambut yang panjang pun. Dia pun tak suka nak simpan rambut yang panjang, jadi pendekkan rambutnya. Tetapi dalam memakai hijab, dia letak satu benda yang boleh berbonggol di belakang, tinggi. Benda ni dijual di kedai. Benda ni adalah benda yang dilarang. Kalau kita lihat bahawa ada wanita yang beli untuk beli ni tuan dia, sedangkan rambutnya pendek. Tapi nak pakai tudung mesti ada benda tu.
Itu adalah benda yang dilarang, tuan-tuan mulia. Kerana apabila dipakai itu, dia menarik perhatian lelaki. Menarik perhatian lelaki, tuan-tuan mulia. Maka ini adalah benda-benda, pakaian-pakaian, alat-alat yang dilarang oleh Allah SWT. Siapa yang memakainya, ahli neraka dia. Mereka tidak akan masuk syurga, orang yang begini. Wanita begini ataupun kaum yang menggunakan cemeti untuk memukul manusia ni tidak akan masuk syurga, bahkan tidak akan dapat mencium wanginya baunya syurga. Padahal wangi syurga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian-sekian yang sangat jauh. Maknanya tuan-tuan mulia, daripada jauh lagi, walaupun syurga tu jauh daripada kita, wangian tu dah sampai. Tetapi orang yang dilaknat oleh Allah SWT, walaupun dia jauh daripada syurga, wangian tadi tuan-tuan mulia pun dia tidak peroleh. Maknanya dia jauh lagi daripada itu. Kalau kita jauh sekalipun daripada syurga, tetap dia akan mendapat baunya syurga. Tapi orang yang begini, Allahu Akbar, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Sejauh mana wallahu alam, sampailah dia tidak mendapat nikmatnya baunya syurga. Haruman syurga pun nikmat, tuan-tuan. Sebab tu orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kuburnya Allah SWT datangkan nikmat yang mana bau, dibukakan pintu daripada syurga sehingga dimasukkan wangian-wangian syurga ke dalam alam barzah kita, di dalam kubur kita, tuan-tuan, khusus untuk orang yang beramal baik, amalnya soleh. Itu salah satu nikmat. Jadi maknanya orang yang beramal soleh, orang yang perhitungannya baik, tuan-tuan, bakal masuk ke syurga. Nikmat pertama sekali tak masuk alam akhirat lagi, tuan-tuan. Tak yaumul qiyamah lagi, tuan-tuan, tapi dia dah memasuki alam barzakh. Allah SWT datangkan bauan daripada syurga ke dalam liang lahat dia, tuan-tuan. Itu nikmat. Jadi nikmat tu, tuan-tuan, orang yang begini keadaannya, iaitu manusia yang memakai pakaian tapi dia adalah telanjang, wanita begini, maka dia akan dimahrumkan, dijauhkan daripada bauan ni, tuan-tuan. Akan dijauhkan daripada bauan ni. Jadi tuan-tuan Allah SWT, kita ada anak perempuan, jauhkanlah pakaian ini, kerana jelas tanpa ada perlu tafsiran yang panjang, Rasulullah dah sebutkan keadaan yang mana mereka-mereka ni adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah beritahu bahasanya benda ni di zaman Rasulullah tak ada. Di zaman kita dah ada. Hadis ni hebat, tuan-tuan mulia, menceritakan perkara yang kadang-kadang tidak ada di zaman Rasulullah, pasti akan berlaku satu masa nanti. Rasulullah dah nampak dah. Dan Rasulullah di antara manusia yang pernah melalui di alam barzah, tuan-tuan mulia, di alam akhirat, tuan-tuan mulia, melihat keadaan ahli-ahli neraka, penghuninya siapa, melihat ahli kehidupan di dalam syurga, dan siapakah penghuni di dalam syurga. Susuk tubuh Rasulullah, bukannya Rasulullah bermimpi, tetapi susuk tubuh Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj telah diperlihatkan siapakah ahli neraka, siapakah ahli syurga. Kemudian jelas Rasulullah telah sabdakan hadis-hadis ini berdasarkan apa yang Rasulullah SAW telah lihat di dalam syurga dan neraka. Jadi kalau kita tak yakin lagi, tak ada siapa nak selamatkan kita. Wallahu a'lam. Baik. Yang kelima, adab berpakaian ialah berniatlah solehah ketika akan memakai baju, seperti untuk mengikuti perintah syariat dan jejak Rasulullah SAW. Dua, perintah syariat dan Rasulullah SAW, ini memakai pakaian untuk menutup bahagian-bahagian aurat, yang mana kalau kita tahu bahawasanya aurat bagi lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Aurat bagi wanita seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Jadi dia kena pelihara ni. Jadi memakai pakaian untuk menutup aurat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihiasi pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memakai pakaian, maka itu niat yang terbaik. Bukan niat yang terbaik, tuan-tuan. Jika kita memakai pakaian untuk bukan untuk menutup aurat, bukan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebaliknya, pakai pakaian tapi menampakkan aurat-aurat yang bahagian-bahagian yang dilarang, tuan-tuan, maka ini adalah adab ataupun
niat yang tidak betul. Juga salafus soleh serta untuk menunjukkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan melalui pakaian. Jubah bermacam-macam fashion, jubah ni selesa untuk dipakai contoh kata. Baju Melayu, apa lagi tuan-tuan, semua pakaian-pakaian ni untuk menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tak salah. Dengan syarat menepati syariat, menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis kursi Allah SWT beritahu mafhumnya bahawasanya ya bani Adam, wahai anak Adam, seluruh kamu adalah dalam keadaan telanjang. Allah SWT yang datangkan kita di dunia ini dalam keadaan telanjang. Lihat, apabila kita dilahirkan oleh ibu kita, kita tak ada pakaian. Dan Allah SWT beritahu dalam hadis yang sama bahawasanya pakailah kamu dengan pakaian-pakaian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang terbaik ialah takwa. Dalam ayat Quran Allah SWT telah beritahu bahawasanya, aku telah turunkan pakaian untuk menutup aurat di antara lelaki dan wanita, maka pakaian yang terbaik ialah takwa. Jika seseorang memakai pakaian dengan sebab pakaian tersebut dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya bahawasanya pakaian tersebut menepati piawaian syariat dan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam memakai pakaian tadi menyebabkan dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Yang keenam, tidak memakai baju yang tipis sehingga tampak warna kulitnya, baik lelaki ataupun wanita. Sebab kalau lelaki pakai baju yang begini pun tentunya wanita pun akan tertarik, bukan sekali pandang, dua kali pandang. Wanita pun begitu juga, nampak warna kulitnya tentunya menyebabkan yang lelaki, yang ajnabi tentunya akan melihat. Sedangkan penglihatan itu adalah penglihatan yang haram, tak dibenarkan sama sekali. Memakai baju yang berwarna putih, khairu thiyabikum bayad fa'albasuha, rawahu Ibnu Majah. Paling baiknya baju kalian adalah yang berwarna putih, maka pakailah. Hadis riwayat Ibnu Majah, tuan-tuan. Baju putih, ini pun berwarna. Kalau boleh macam Ustaz Faizal kita, alhamdulillah putih. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat orang Arab sendiri tuan-tuan, kebanyakan bajunya yang mahal-mahal adalah putih, bukan yang warna. Dia pelik tengok orang Malaysia pakai jubah warna. Dia pelik melihat orang Malaysia, orang-orang belah kita ni tuan-tuan, pakai jubah alhamdulillah tapi warna. Sedangkan di sana tuan-tuan, yang paling mahal ialah putih. Jarang-jarang ada yang berwarna. Kalau ada pun tuan-tuan mulia, warnanya warna coklat, warna tanah. Warna putih tuan-tuan mulia, tapi itu paling mahal. 500 rial, 1000 rial. Itu memang yang wallahu alam. Belah mana dia punya keistimewaannya wallahu alam. Mungkin sebab kualiti kainnya tuan-tuan mulia. Tapi asal pakaian Rasulullah ialah warnanya berwarna putih. Dan saya beritahu sebelum ini bahasanya di antara pakaian Rasulullah mengkhususkan pakaian untuk hari Jumaat dengan pakaian putih. Kita ada pakaian apa-apa tuan-tuan dia, jangan lupa untuk khususkan untuk diri kita ada pakaian untuk hari Jumaat. Warna putih, jubah, baju Melayu pun tak dapat, tapi khusus digunakan untuk solat Jumaat sahaja. Itu apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, tidak memakai baju yang bergambar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Rasulullah melarang. Mafhum hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan di dalam rumah terdapat kain penutup yang bergantungan dan di dalamnya terdapat gambar. Maka aku mengetahui terdapat rasa marah pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun segera memotong kain tersebut dan menjadikannya sebagai 2 bantal. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi pakaian untuk perhiasan mungkin dibolehkan, tapi untuk pakaian Rasulullah melarang bergambar. Pakaian yang bergambar. Sekarang ni kalau lagi gambar lagi banyak, lagi mahal. Kalau boleh yang kosong. Ustaz tak boleh pakai gambar-gambar dia bentuk-bentuk pokok-pokok.
adab. Nah, ini cerita tentang adab tuan-tuan. Yang terbaik pakaian kita ialah yang kosong tuan-tuan, yang terhindar daripada gambar-gambar. Kalau ada tak salah. Diharuskan, masih lagi diharuskan. Yang betul-betul diharam ialah gambar-gambar yang ada rupa-rupa benda-benda penyembahan orang-orang kafir. Dilarang. Itu lebih-lebih dilarang tuan-tuan. Tapi kalau ada bentuk-bentuk kereta, bentuk rumah pada pakaian kita, masih lagi diharuskan. Tapi adabnya tuan-tuan ni adalah tidak bergambar. Adabnya adalah tidak bergambar. Baik. Yang ke-10, jika memakai pakaian yang baru, ni ada doanya di situ. Maka bacalah doa berikut: Alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Masya-Allah. Maknanya tuan-tuan, pakaian ni diharuskan memakai pakaian yang baru. Diharuskan memakai pakaian baru. Kita ada pakaian. Pakaian ini satu masa dia akan lusuh, akan rosak, akan binasa. Kita tahu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah telah wafat, Rasulullah ada memiliki kain yang lusuh, pakaian Rasulullah yang lusuh. Ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di dalam agama itu sendiri bahwasanya mengharuskan membeli pakaian yang baru. Sehingga apabila memakai pakaian baru ada khusus doanya. Kita suka shopping, beli baju baru, seluar baru. Tapi apabila memakai, kita tidak sertakan sunnah di dalam pemakaian. Jadi rugilah. Senang doanya, mudah saja. Mungkin untuk pertama kali pakaian itu baru. Untuk kali yang kedua kita pakai ini, dia menjadi pakaian yang lama. Maka doanya dah lain. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Panjang lagi. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memakaikan aku, dan dengan pakaian tersebut aku telah menutup aurat aku, dan mencantikkan bagiku kehidupan aku dengan pakaian tersebut. Allahumma inni as'aluka khairahu, ya Allah aku memohon padamu tentang kebaikan daripada pakaian ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang diciptakan untuk pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon kepada Engkau daripada keburukan pakaian ini. Di pakaian baru ni kena ada doa dia. Dan kita cubalah amalkan. Kadang-kadang kita nak raya, semua anak kita ada baju baru. Setiap seorang ada baru. Kadang-kadang seorang ada 2 pasang, 3 pasang baju baru. Tapi lupa kita untuk membacanya dengan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang ke-11, tidak memakai pakaian yang terbuat dari jenis kain yang dilarang oleh syariat, seperti sutera bagi kaum lelaki. Pakaian dilarang lebih kepada kaum lelaki, kerana dilarang bagi kaum lelaki ada pakaian yang ada memiliki emas padanya, sutera padanya, walaupun sedikit. Haram, hukumnya adalah haram. Bukan sekadar harus, boleh, dibolehkan, yang terbaik ditinggalkan, bukan. Bahkan untuk lelaki, pakaian ini adalah pakaian yang perlu ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Man labisal hari fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa di kalangan lelaki yang memakai baginya akan pakaian sutera, maka tidak ada pakaian sutera baginya di dalam syurga. Nak masuk syurga kena ada pakaian. Jadi pakaian dalam syurga rupanya adalah sutera. Kecuali syariat membenarkan lelaki memakai pakaian sutera jika ada masalah penyakit. Ini yang biasa diberitahu dalam kitab, bahwasanya dalam kitab-kitab fiqh, bahwasanya dibolehkan bagi lelaki memakai pakaian sutera jika dia ada masalah penyakit kulit. Kerana setengah penyakit kulit ni dia kena dengan kain-kain yang lembut.
kain-kain yang lembut. Jadi maka dibolehkan. Itu saja. Jika tidak, jika kerana semata-mata untuk kecantikan ataupun harganya mahal, menyebabkan orang nak beritahu bahawasanya saya mampu beli, orang lain tak mampu beli, maka tidak boleh. Haram sama sekali. Haram sama sekali. Ada soalan yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana kalau yang kaum lelaki ini dia tidak memakai pakaian sutera ataupun kain yang bersalut emas, tetapi dia memiliki sejadah. Sekarang ni kita pergi surau ni mesti ada sejadah. Sejadah yang diperbuat daripada sutera. Ataupun contoh kata kita ni memang betul-betul kaya dah. Sejadah kita ada lain yang diperbuat daripada emas. Oh, kaya ni. Jadi tengok-tengok juga sejadah kanan kiri, mana tahu mahal sejadah tu. Mungkin sejadah tu tak boleh dikongsi. Jadi hukumnya adalah haram juga. Seperti mana penggunaan bagi penggunaan bagi kita bagi lelaki pada baju adalah haram, emas dan juga sutera, begitu juga kalau sejadah ataupun tempat alas duduk. Tempat alas duduk walaupun sedikit, hukumnya adalah haram. Yang dibenarkan selain daripada itu, mungkin perak dibenarkan, mungkin kain kapas, kain cotton yang mahal-mahal tu dibenarkan, ataupun kain yang dicelup dengan warna za'afaran mahal tentunya, itu yang dibenarkan. Apa-apa dia tentunya selain daripada itu dibenarkan. Tapi yang dinamakan sutera adalah haram di sisi adalah haram bagi orang-orang lelaki tentunya. Baik. Yang ke-12, dalam huraian ni ada diberitahu bahawasanya diharamkan bagi kaum lelaki menggunakan sutera selain daripada pakaian seperti sejadah, selimut, cadar dan sebagainya. Mungkin kita tak pernah nampak perkara ini, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang mungkin memiliki harta yang banyak, tak tahu nak buat apa. Cadar tidurnya adalah daripada emas, cadar tidurnya ada sutera, tuan-tuan mulia, maka dilarang bagi kaum lelaki. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang melarang pemakaian sutera bagi lelaki. Tambahan pula ia merupakan simbol kemegahan dan berlebihan dalam mempamerkan kemewahan. Dalam mempamerkan kemewahan, hukumnya adalah haram. Sama juga peralatan makanan kita yang daripada emas, hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Tapi hukum solat orang yang menggunakan sejadah sutera bagi lelaki lah, sejadahnya daripada emas, apakah hukumnya? Solatnya, tuan-tuan. Pemakaian tu haram, tapi solat yang dikerjakan di atas ibadah yang dikerjakan di atas pakaian emas ni bagi lelaki, meskipun diharamkan bagi lelaki untuk memakai pakaian sutera atau menjadikannya alas ketika solat, namun sekiranya dia solat dalam keadaan sedemikian, solatnya itu tetap sah di sisi jumhur ulama. Solatnya tu sah, tapi penggunaan sutera pada pakaian, pada alas tempat duduk, pada pakaian dia ataupun selimutnya, tuan-tuan, adalah haram. Ibadah dengan menggunakannya adalah sah, tuan-tuan. Ibadah tu sah. Ibadah tu sah di sisi Allah SWT. Yang ke-12, tidak memakai baju yang aromanya kurang baik kerana dapat mengganggu para malaikat dan juga orang lain yang berada di sekitarnya. Memakai pakaian yang wangi-wangi. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan mulia, tak menjaga tentang sensitiviti bermasyarakat dalam memakai pakaian. Kadang kita ni lambat angkat baju. Baju dah terdedah dengan hujan, kita pun kata tak apalah, pakai je lah. Baunya, tuan-tuan mulia, dia bau apa? Bau hapak. Dia menyebabkan orang lain akan bau busuk. Bau busuk. Jadi apa nak kena buat? Kena basuh balik lah. Baju yang dah kena hujan, tak sempat kering, kena hujan, lepas tu kita pakai terus, maka hukumnya harus.
Tapi adab memakai pakaian yang begini perlu dicuci semula, kerana kita akan gunakannya pada mungkin untuk solat. Sebab tu dalam Islam apabila ada perhimpunan kan, solat Jumaat, solat hari raya, solat istisqa, solat solat hajat beramai-ramai, maka disunatkan untuk memakai wangi-wangian. Kerana dalam beribadah, jangan sekali-kali kita beribadah kita menyebabkan orang lain tidak selesa dalam beribadah. Islam sangat memberati perkara ini, kerana pada zahirnya, pada yang kita nampak bahawasanya kita beribadah sesama manusia, sebenarnya tuan-tuan bersama kita juga adalah para malaikat yang sensitif dengan bau-bau busuk. Malaikat ni sensitif dengan bau busuk, dan dia boleh tinggalkan mana-mana majlis yang mana terdapat di situ baunya busuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, mafhumnya bahawasanya aku ni selalu didatangi oleh malaikat, jadi aku meninggalkan memakan benda-benda yang busuk. Jadi Rasulullah tak makan bawang mentah. Bawang mentah Rasulullah tak makan. Kalau kita nak makan, makanlah, tapi terus gosok gigi. Jadi Rasulullah sering berkata-kata dengan malaikat, malaikat dia sensitif dengan benda tersebut, jadi Rasulullah tinggalkan. Seorang sahabat yang mana menjadi tuan rumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keadaan itu, diberitahu bahwasanya Rasulullah tak makan bawang mentah, diberitahu bahawa kepada keluarganya, dan Rasulullah pantang untuk makan bawang mentah, maka satu keluarga pun meninggalkan makanan tersebut sampai bila-bila. Kerana apa? Menghormati orang yang makhluk yang mulia, iaitu para malaikat. Makhluk yang mulia iaitu para malaikat. Jadi makan satu, pakaian pun begitu juga. Terutamanya kita yang nak mengaji ni, mengaji Al-Quran, dia terlalu sensitif dengan wangi-wangian. Yang terbaiknya dalam halaqah pengajian kita, wajibkan wangi-wangian, kerana berdampingnya kita dengan malaikat yang suka wangi-wangian. Dan salah satu adab halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu ialah berwangi-wangian, pakai wangi-wangian. Sebab tu di Masjidil Haram ada setengah waktunya dia akan bakar bakhur, kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Di zaman Rasulullah sering juga menggunakan perkara tersebut, dan Rasulullah suka, dan menyebabkan wanginya itu menyebabkan malaikat suka berdamping dengan kita. Kalau kita suka dengan benda-benda yang busuk, dia akan menyebabkan kita mewarisi ke orang kata tak cerdik. Tak cerdik kepala otak kita ni, kerana sering terdedah dengan benda-benda yang busuk. Jadi kena sering mendedahkan diri kita dengan benda-benda yang wangi, pakai wangi-wangian. Bilik kita sentiasa wangi, pakaian kita sentiasa wangi. Jadi berdamping kita dengan para malaikat. Malaikat ni saya bersama kita, tapi pastikan kita ni tidak bersama kita benda yang terlarang, menyebabkan terutamanya para malaikat rahmat ni tidak bersama dengan kita. Begitu juga para malaikat rahmat ni, tuan-tuan dia, yang kita selalu mohon pada Allah SWT, ya Allah rahmati kehidupan keluarga kami. Jadi malaikat yang nak bawa rahmat ke rumah kita, tuan-tuan dia sensitif dengan berhala-berhala, patung-patung di dalam rumah. Patung-patung dalam rumah dia sensitif. Ustaz, anak saya beli macam mana Ustaz? Boleh beli, tapi waktu malam pastikan dia ni di dalam tempat yang tertutup. Tutup, supaya malaikat rahmat datang ke rumah kita, membawa rahmat untuk ahli keluarga kita. Tak salah nak beli, anak kecil perlukan toys ataupun anak patung ni, tapi waktu malam kena ditutup, disimpan, supaya malaikat rahmat bersama kita. Yang ke-12, yang seterusnya, innal malaikah, sebelum masuk yang ke-13, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan aroma yang kurang baik, sebagaimana manusia yang juga terganggu dengan hal tersebut. Pakaian kita busuk, manusia pun tak selesa, sama juga malaikat juga tidak selesa. Jadi alangkah baiknya kalau kita ada wangi-wangian, tempat kita nak beribadah wangi, tempat kita sujud wangi, maka bersama kita para malaikat. Yang ke-13, bagi seorang lelaki maka janganlah memanjangkan bajunya sampai melebihi batas tumit kakinya. Masya-Allah. Bagi seorang lelaki
maka janganlah memanjangkan bajunya sampai melebihi batas tumit kakinya. Ini ada huraian. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yajurru thawbahu minal khuyala'i la yanzuruna ilaihi yaumal qiyamah, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya orang yang memanjangkan bajunya, apa-apa baju, seluar, jubah, kan, untuk bersombong-sombong, nescaya Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi boleh dikatakan secara urufnya pakaian kita akan melebihi. Jadi tak termasuk orang yang memakai pakaian yang melebihi buku lalinya bagi lelaki ni jika ilatnya tidak ada di situ. Apa ilat dia? Ilatnya ialah bersombong-sombong. Ini pakaian orang-orang jahiliah. Dia orang pakai jubah juga, tuan-tuan. Mereka juga memakai jubah, pakai kamis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam memakai jubah dia akan meliritkan, memanjangkan bahagian bawah. Memanjangkan bahagian bawah, dan itu adalah orang kata style untuk bersombong-sombong. Cara mereka untuk berbangga-bangga dengan pakaian mereka. Jadi orang yang begini kerana khuyala, kan, ataupun dia punya ilat dia tadi, berbangga-bangga tadi, menyebabkan Allah SWT sendiri walaupun pakai jubah, walaupun pakai pakaian yang Rasulullah SAW suka, tetapi di samping itu ada khuyala. Apa khuyala tu? Khuyala itu bersombong-sombong, dengan mereka memanjangkan, labuhkan pakaian tadi tu, maka dia adalah pakaian yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana keadaan kita? Kalau kita pergi kerja, kadang seluar kita panjang juga. Tidak ada kena-mengena. Secara urufnya tidak ada kena-mengena, kerana kita tidak pakaian kita boleh dikatakan 90% melebihi buku lali. Tetapi tidak ada ilat yang berserta dengannya, iaitu sombongnya tak ada. Biasa. Ada ke orang pakai baju seluar slack lebih daripada buku lali dia rasa berbangga? Sama je. Tak ada sifat tu. Tapi kalau ada sifat tu, maka pakaian itu pakaian yang dilarang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urufnya di Malaysia tak adalah. Tapi urufnya di negara Arab, kalau yang labuh tu ada sifat begitu. Jadi kita tak naklah pakaian ini. Dan yang terbaik pakaiannya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di bawah betis. Itu pakaian Rasulullah, tahap kelabuhan yang ada pada pakaian Rasulullah di bawah betis, ataupun sebelum mata buku lali tadi, tuan-tuan. Jadi kita kalau kita lihat, oh ini pakaian larang ni, tengok orang pakai seluar panjang, tuan-tuan, melebihi buku lali, ini pakaian yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak. Dia akan mengena dengan sombong seseorang ataupun tidak. Jika seluar tadi memang tak cantik pun, tapi dia melebihi buku lali dengan sifat bersombong-sombong, maka jelas bahawasanya pakaian tersebut walaupun tidak cantik adalah pakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urufnya kita, tentunya tidak merasa apa dengan pakaian ini, maka tidak menjadi satu perkara yang terlarang. Tapi yang terbaik, tuan-tuan, adalah diangkat sedikit menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke paras betis, bawah betis. Bawah betis kita. Itu pakaian bagi lelaki, tidak wanita. Baik. Sampai situ saja untuk ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada ya, tuan-tuan, mudah insya-Allah. Jadi moga Allah SWT beri taufik saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang untuk atas kelemahan saya, yang kita mohon kebaikan daripada Allah SWT. Akhir majlis dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.